Itu daripada pejabat peguam, saudara. Pejabat peguam negara, Tan Sri Idrus. Jadi saya nampak ada satu coretan daripada peguam. Dia kerana mereka sini menyentuh soal undang-undang, saudara. Catatan seorang peguam, dia kata jadi peguam kes jenayah ini, kalaulah anak guam kita ni menang di mahkamah rendah atau mahkamah bicara, jangan terlalu seronok katanya. Atau kita rasa gembira sangat kerana pihak yang satu lagi, terutama pendakwa raya, boleh membuat rayuan di mahkamah yang lebih tinggi. Ada 3 mahkamah, lazimnya untuk rayuan dibuat di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Apa-apa saja keputusan di mahkamah rendah atau dipanggil mahkamah bicara boleh berubah atas daikas sewaktu kes dirayu ke mahkamah yang lebih tinggi. Jadi keputusan mungkin kekal atau mungkin juga berubah sewaktu rayuan nanti. Jadi katanya hakim tak kata tidak ada salah guna kuasa ataupun rasuah. Cuma hakim kata kertas pertuduhan cacat. Jadi sebab itulah, kerana kertas pertuduhan dicacat, maka beliau dibebaskan. Macam yang katanya macam kes Hamid Badur lah. Video Azmi Ali kabur. Itu keadaannya. Jadi sekarang ni saudara, ada pula bertanya, apakah Mahyudin file notis batal pertuduhan terhadapnya? Jadi kerana beliau belum dibicarakan lagi. Kemudian alasan lepaskan adalah sebab tuduhan cacat. Tuduhan cacat bukan bermakna tiada prima facie. Tuduhan cacat sebab figure ataupun jumlah 0.5 juta. Jadi prima facie wujud, tapi ada kelemahan pendakwaan, itu teknikal. Saya tertarik dengan ulasan ringkas daripada peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Melaya, iaitu Muhammad Fazli bin Ramli. Ini kita hayati betul-betul. Ini peguam yang cakap saya. Saya tengok culipan yang sampai ke saya kata elok. Kita dengar baik-baik, berhati-hati supaya kita tidak salah tafsir. Saudara, banyaklah orang mengata macam-macam berhubung dengan kes ini. Jadi katanya pertama, kes Tan Sri Muhyiddin digugurkan kerana ada kertas pertuduhan yang defektif ataupun cacat. Dia kata saya boleh bersetuju keputusan hakim. Dia kata peguam tu. Kerana Seksyen 153 dalam kurungan 1 Kanun Tata Cara Jenayah memperuntukkan tata cara teknikal yang sangat strict terhadap kertas tuduhan. Kalau pelaku buat sekalipun jenayah yang dituduh, tertuduh masih boleh dilepaskan kerana pertuduhan yang defektif, pertuduhan yang cacat. Namun, pendakwa raya biasanya tidak berdiam diri kerana mereka punya kuasa yang agak luas, seperti mana perkara 145 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu untuk memulakan, menjalankan atau menghentikan prosiding terhadap sesuatu kesalahan jenayah. Perkara 145 ni kuasa besar milik peguam negara, saudara. Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Saudara, pilihan yang ada sama ada satu pertuduhan baru dirangka atau merayu di Mahkamah Tinggi bahawa keputusan hakim mahkamah yang membebaskan. Jadi terlalu banyak lagi jalan yang boleh dirintis oleh pendakwaan, seperti membuat semakan atau memperkemaskan siasatan supaya satu tuduhan dapat dikemukakan dengan lebih berkesan. Banyak kes kelemahan siasatan menjadi punca tiada prima facie atau dibebaskan di akhir kes pembelaan. Jadi kes ini baik untuk dijadikan rujukan ataupun presiden ataupun duluan. Dalam mahkamah, bahasa-bahasa peguaman dia mengatakan presiden ataupun duluan kepada kes-kes jenayah negara ini, supaya ia menjadi satu asas pembebasan seseorang kerana hanya kertas tuduhan tak lengkap di peringkat sebelum pembicaraan bermula melalui hanya satu notis saja. Jadi pembicaraan belum bermula, saudara. Saya tidak berminat untuk berpolitik dalam kes ini, kata peguam tersebut. Jadi prosedur mahkamah, kerana dalam undang-undang kita tidak diajar untuk menjadi walaun kepada suatu kes, tapi setiap kes mempunyai variasi dan kreativiti untuk menang dengan skill advokasi peguam-peguam. Namun, kata peguam tersebut, pada pendapat saya dalam kes melibatkan kepentingan rakyat, jenayah yang high profile, berprofil tinggi, semua pihak seperti pendakwa raya, hakim melihat kepada meritable case sebagai keutamaan supaya yang dituduh tidak dizalimi dan mangsa akan terbela. Kes ini juga menarik bagi dia kerana bidang kehakiman kelihatan bebas dari campur tangan politik eksekutif dan kerajaan yang memerintah. Dan katanya bahawa kes
belum berakhir tapi baru bermula. Itu menurut saudara Muhammad Fadli bin Mat Ramli. Itu Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Melaya. Saudara, artinya kes ini bukan berakhir, saudara. Masih dianggap sebagai baru bermula. Jadi saudara, jangan kita membuat telahan yang bukan-bukan. Saya tengok macam-macam orang kirim. Ada yang marah pada ketua hakim, ada marah pada peguam kita punya kita panggil peguam negara. Macam-macam lah saudara. Tapi saya harap saudara, jangan kita buat persoalan yang bukan-bukan. Kita tunggu lagi. Belum selesai lagi saudara. Sebab peguam negara pejabat peguam negara telah pun membuat permohonan untuk kes ini disemak semula. Saudara, itu yang dapat saya laporkan berhubung tentang kedudukan kes yang menjadi begitu panas hari ini. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi dalam keadaan ini, memanglah saudara, saya tahu bagi penyokong happy. Tapi belum tahu lagi. Dan ini juga membuktikan bahawa Yang Amat Berhormat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan katanya, beliau tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Dan beliau juga tidak mencampuri urusan penguatkuasa sama ada polis, tentera maupun SPRM. Jadi pembahagian kuasa itu terlaksana. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Parti Keadilan selama ini, saudara. Baik, saudara. Itu kes Tan Sri Muhyiddin telah pun kita ketahui dan kita tunggulah perkembangan. Saya rasa dalam seminggu dua ni. Kes Wak Zahid, kita sabar dulu, tunggulah. Jadi jangan pula kita sekarang ni beranggapan bahawa Tan Sri Muhyiddin boleh lepas dan Datuk Zahid Jamidi juga boleh lepas. Dalam perancangan tak betul, saudara. Kita tunggu sebab kita harus menghormati dalam proses kita menjunjung perlembagaan dan kita sentiasa mendaulatkan undang-undang. Saudara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang harus dipertahankan. Hari ini juga saudara, pihak Polis Raja Malaysia katanya telah pun menerima permohonan lisan dan mereka akan daripada Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk mengenakan notis merah berkaitan kes melibatkan menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, katanya pihak polis akan bekerjasama dengan SPRM berhubung bantuan yang diperlukan. Tindakan akan dijalankan berdasarkan maklumat yang diberikan dan permohonan notis merah yang mana kita telah pun terima. Beliau berkata dalam sidang media selepas Majlis Serah Tugas Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, itu di Mes Pegawai hari ini. Sinar Harian sebelum ini telah melaporkan bahawa Kementerian Dalam Negeri akan melihat sebarang bentuk bantuan yang diperlukan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung kes melibatkan menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata pihaknya sentiasa terbuka dan memberikan kerjasama dalam melibatkan bantuan kepada mana-mana agensi. Dan Sinar Harian juga Rabu lalu saudara melaporkan SPRM akan meminta kerjasama Jabatan Immigration bagi membekukan pasport Muhammad Adlan yang merupakan menantu Tan Sri Muhyiddin dan seorang lagi individu kerana diperlukan bagi isu rasuah penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Ini bukan jana wibawa saudara, ini projek yang lain. Itu belum lagi saudara tentang kes-kes yang melibatkan sebagaimana yang didedahkan oleh Dr. Mazli. Ada lagi saudara, tak berhenti. Ini keadaannya. Jadi kita haraplah saudara bahawa keadilan ditegakkan, rakyat akan melihat dengan berlapang dada. Okay, saudara, itu peruntukan mahkamah. Kalau saya tidak memuaskan hati anda, saya mohon maaf. Tapi itulah yang termampu saya nyatakan sebab untuk mengulas sesuatu perbicaraan di mahkamah bukanlah satu mudah. Saya harus berhati-hati supaya kita tidak terperangkap dalam contempt of court ataupun menghina mahkamah. Saudara. Jadi saudara dia kata dia minta saya senaraikan ini kes Datuk Zahid juga. Asyik kes Tan Sri Muhyiddin dengan menantu dia saja. Ya saudara, kita tunggulah saudara satu-satu.
akan timbul. Bila timbul masanya kita ulahlah sekarang. Tapi saudara, saya ingin jelaskan. Sebab itu saya lihat kawan-kawan dalam media sosial saya ini, dalam halaman saya ini, jangan bergaduh dan jangan membuat tuduhan. Jangan melontarkan kata-kata yang bersifat prejudis. Bagi saya menerima apa saja. Kalau mahkamah kata bebas, bebas. Kalau mahkamah kata bersalah, bersalah.